Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak sesuai dengan semangat medani, janganlah ini yang terlintas di fikiran rakyat pula. Niat menggantung lesen Radio Era FM susulan gelagat 3 pengacaranya tidak sesuai dengan semangat madani sivil yang kita hasratkan. Undang-undang warisan semangat zaman lama seharusnya sudah dibiar berlalu pergi. Sudah tidak sesuai dan malah sangat berlebihan. Kita tidak suka tindakan rakyat, pengkritik dan pembangkang yang berlebihan atau ekstrim. Tapi menggantung lesen radio, menggantung permit penerbitan dan menggantung menutup akses ke pautan portal juga adalah tindakan ekstrim. 2 atau 3 pengacara, 2 atau 3 laporan media, 2 atau 3 orang wartawan dilihat bermasalah, tetapi seluruh operasi mahu dihukum pula. Sudah kerap penindasan atau kezaliman ditimpa ke atas media pada masa lalu atas semangat, cara bertindak dan undang-undang seumpama ini. Ambil contoh akhbar harian dan mingguan niaga The Edge yang digantung penerbitan pada 2015 kerana liputan skandal 1MDB. Apa alasannya? Laporan akhbar itu didakwa boleh memudaratkan negara. Kementerian Dalam Negeri berhujah hasil penyiarannya The Edge mengandungi penerbitan yang mungkin menggemparkan fikiran orang ramai atau mungkin memudaratkan ketentraman atau kepentingan awam, kepentingan negara serta keselamatan. Awal tahun berikutnya, portal The Malaysian Insider turut digantung sekali lagi berkaitan kes 1MDB yang dikaitkan dengan Perdana Menteri waktu itu, Datuk Seri Najib Razak. Sebelumnya, pada tahun 2013, mingguan baru setahun jagung, The Hit digantung permit selepas membuat liputan perbelanjaan keluarga Najib, liputan hasil perbahasan di Parlimen dan juga yang sudah dilapor oleh beberapa portal. Bayangkan, berapa ramai kaki tangan yang tidak bersalah turut terjejas akibat operasi tergendala susulan penggantungan tersebut. Berapa ramai? Puluhan kaki tangan sidang pengarang hingga ke Karani tidak menentu masa depan nafkah hidup, semata-mata sikap pemimpin kerajaan yang menyampah pada laporan tertentu itu. Kritikan saya tidaklah bermakna media boleh bebas sebebas-bebasnya kata penulis di Harapan Daily ini. Semua kebebasan datang bersama etika kewartawanan dan tanggungjawab hidup bersama. Semua ini asas demokrasi dan hak. Media boleh ditegur, boleh dikecam dan malah boleh dipulau oleh pembaca dan masyarakat. Jika pembaca tidak berpuas hati, mereka tidak perlu melayan media seumpama itu. Tetapi tiada hak pencabulan datang daripada kerajaan seumpama kes Radio Era FM, The Edge, The Hit dan juga The Malaysian Insider. Tiada hak menghalang media melapor hal-hal lain, tiada hak menyekat kehadiran ke sidang media pemimpin kerajaan, tiada hak mengganggu kerja wartawan dan tiada hak menyerang wartawan. Isu sebenarnya, kandungan, laporan, berita, maklumat, grafik, video dan foto yang dipermasalahkan itu, bukan operasi media atau syarikat penerbitan. Misalnya, pihak berkuasa melarang 5 atau 10 buah buku. Tiada hak untuk menutup kedai buku atau menghenti operasi syarikat penerbitan. Malah tiada hak mengganggu syarikat percetakan. Saya selalu bertegas dalam hal ini, bukan kerana saya wartawan atau mangsa tindakan ini kenalan saya, tetapi kerana kita rasa tidak adil terhadap media yang menyuarakan pandangan berbeza. Sepanjang 25 tahun lepas, sudah terlalu lazim rejim kawalan media ini, yakni cara berfikir penguatkuasa, bersifat berat sebelah dan menindas. Majalah isu semasa Detik sempat hidup setahun sepanjang 1999. Sambutan pembacanya hangat. Puluhan ribu dicetak pada zaman bergelora. Begitu juga mingguan eksekutif.
juga sempat bernafas setahun walau puluhan ribu naskah dibaca pembaca. Begitu juga majalah Wasilah. Semua ini diharamkan. Istilah sopan permit penerbitan tahunan tidak diperbaharui kerana laporan itu tidak disenangi pemimpin kerajaan. Lebih jahat lagi, bukan kerana isi kandungan rencana kolum atau berita itu bermasalah atau melanggar undang-undang, tidak. Tetapi kerana pihak berkuasa tidak senang dengan pendirian wartawan, cara liputannya dan penerbitannya itu. Mereka rasa rimas macam telinga dihurung nyamuk. Fikir mereka media reports are annoying. Tindakan mengacau permit termasuk haraka dahulu atau tamadun semata-mata dibuat atas pertimbangan meluat atau tidak parti dan pemimpin kerajaan itu sahaja, bukan konten. Kita pula berhujah seolah isi kandungan sama ada benar-benar bawa mudarat, sama ada ia merosakkan masyarakat atau kritikan pada kuasa. Baru-baru ini saya hadir satu sesi libat urus SLU, pindaan akta, mesin cetak dan penerbitan. Ketara sekali cara berfikir birokrat penguatkuasa masih cara lama, cara yang kita anggap mundur. Apakah cara mundur itu? Caranya mengawal media berkala melalui permit terbitan. Kita tidak lagi perlu diperbaharui, tetapi jika pindaan dilulus nanti, perlu diperbaharui setiap 3 tahun. Tafsir penerbitan pula mahu diluaskan ke dunia digital seluruhnya. Mujur belum dibentang di Dewan Rakyat setelah didesak kumpulan wartawan. Saya berhujah, permit ini kawalan yang tidak perlu sebab selama ini ia dijadikan alat diskriminasi. Kerajaan suka dapat permit, kerajaan meluat, permit yang sudah diberi boleh dibatalkan. Lihat operasi berita yang tidak perlu permit penerbitan. Ia mendaftar URL tanpa diskriminasi. Portal boleh daftar syarikat tanpa diskriminasi. Ia buka akaun bank tanpa diskriminasi apa-apa. Adakah kerajaan tidak boleh kawal portal? Boleh. Ia boleh disiasat, boleh disaman, boleh diheret ke mahkamah dan boleh diprotes di depan pejabatnya. Membuktikan permit penerbitan tidak relevan lagi. Apa yang pernah berlaku pada portal Malaysia kini jelas membuktikan permit penerbitan sejenis pilih kasih mengikut selera dan nafsu kerajaan. Pemiliknya, syarikat mkini.com Sdn Berhad, memohon permit akbar pada tahun 2010 tetapi KDN menolak. Kemudian ia menyaman KDN pada 2010 dan menang kes mahkamah pada tahun 2012. Tetapi KDN tetap tidak beli permit akbar sampai sudah. Hinggalah akbar cetak sudah tidak relevan. Satu lagi diskriminasi. Malaysia kini mahu memohon kad perakuan media sejak awal 2001. Permohonan kad ini ditolak atas alasan portal ini tidak mempunyai lesen penerbitan padahal lesen tidak diperlukan untuk akbar dalam talian. Hanya pada Julai 2008, kad media dalam talian ini diserah kepada portal tersebut. 7 tahun tunggu. Sebab itu, ringkas cerita pindaan akta berhubung media mestilah ke arah memajukan industri ini, bukan lagi mengawal untuk mengekang suara. Jika kerajaan yang menjanjikan reformasi tidak mampu lebih baik, janganlah perkenalkan pindaan yang jauh memundurkan. Janganlah sampai terlintas dalam fikiran rakyat. Alangkah baik kalau tidak buat perubahan politik ini. Lebih baik hidup di bawah pentadbiran BN. The devil all of us know, katanya. Pada 14 Ogos 2019, Mahkamah putuskan tindakan kerajaan gantung permit selama 3 bulan itu melanggar perlembagaan. Oleh itu, penerbit harian dan mingguan DH diberi ganti rugi sebanyak 11.76 juta atas penafian haknya. Apa kata hakim dalam keputusannya? Terdapat keadaan yang luar biasa bagi mahkamah untuk memberikan ganti rugi teladan yang dipohon pemohon DH kerana telah menjadi mangsa tindakan tidak berperlembagaan responden KDN yang menggantung penerbitan. Sama juga 5 tahanan gerakan reformasi yang disumbat ke kem Kamunting, Perak pada 2001. Pada 11 Disember 2014, hakim putuskan
Mereka perlu dibayar 4,55 juta atau RM10,000 setiap hari ditahan atas pelanggaran hak rakyat bawah Akta ISA dan juga difitnah cuba guling kerajaan. Pada 1 Oktober 2012, Mahkamah memutuskan tindakan menyekat pemberian permit akbar tidak wajar dan tidak rasional. Tindakan menteri itu arahan silap kerana memberi had bidang kuasanya. Saudara-saudara sekalian, itulah dia isu yang paling panas yang perlu kita tahu hari ini. Kita berharap tidak sesuai dengan semangat madani, janganlah ini yang terlintas di fikiran rakyat oleh Fatty Aris Omar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.